warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik isi Allah kita dapat sama-sama pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan okey kan? Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita nak sembang tentang ma'al hijrah, tentang hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musim dia lah ni, musim mai masuk bulan Muharram, cerita ma'al hijrah lah. Masuk bulan Rajab, cerita Isra Mi'raj. Masuk Rabiul Awal, cerita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya usaha untuk memperingatkan kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menimbulkan rasa cinta kita dekat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila dah nekat orang-orang musyrikin ni nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesyuarat yang dilakukan di Darun Nadwah, ada seorang tua yang duduk sekali dalam mesyuarat tersebut, dia iblis. Dia duduk tunggu perbincangan ataupun cadangan-cadangan yang sesuai daripada orang yang hadir dalam mesyuarat tersebut. Ada Abu Jahal bin Hisham, ada Jubair bin Mu'tim, ada Syaibah bin Utbah, ada An-Nar bin Harith. Ada siapa An-Nadar bin Harith ni? Nadar bin Harith ni dia ni yang bubuh perut unta atas kepala Nabi SAW. Nabi SAW sujud tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada Taimiyah bin Adi, ada Al-Harith bin Amir, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Abu Al-Bakhtiyari bin Hisham, Zamah bin Aswad, Hakim bin Hizam, ada Nabih dan Munabih bin Al-Hajjaj, ada Umayyah bin Khalaf. Tuan-tuan, mereka inilah yang mesyuarat macam mana nak buat pada Nabi SAW bila tengok orang Islam dah mula ramai-ramai keluar pindah secara senyap-senyap. Tuan-tuan boleh bayang ni, kita yang duduk dekat Kemunting ni ramai-ramai ni orang Islam. Esok tengok 10 keluarga dah tak ada, hilang. Rumah ni kosong. Lusa pergi tengok pula, rumah 6-7 biji rumah dah kosong kunci pula. Mana pi depa ni? Mana pi dah mula kecoh-kecoh. Dan mereka tengok waktu mereka berasa bahawa subhanallah, oh inilah mereka dah mula keluar ikut Nabi SAW nak hijrah ke Yathrib. Mereka tahu yang sebab dah dapat maklumat. Mereka ni bukan bodoh juga. Orang musyrikin ni bukan orang bodoh-bodoh juga, orang cerdik-cerdik jugalah.
Mereka pun dapat maklumat dah. Mereka pun dah tahu dah. Ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang dah sampai. Tapi dekat kampung orang dah sampai sana, mereka tak boleh nak pergi buat apa. Yang mereka boleh buat ialah waktu dalam perjalanan itu, mereka sekat, mereka tahan, mereka tangkap. Tapi sahabat-sahabat Nabi SAW pun bukannya orang bodoh. Mereka orang cerdik. Mereka keluar malam-malam, mereka keluar waktu sunyi-sunyi, mereka keluar waktu orang tak tahu, menyelinap semua, senyap. Tiba-tiba tak ada, tiba-tiba tak ada. Lalu, apa mereka buat? Mereka tak boleh. Mereka kena sekat, mereka kena buat sesuatu untuk menyekat. Dan cara nak sekat dia ialah nak sekat kepala ni. Waktu Nabi SAW tak hijrah dulu. Nabi last kali hijrah. Para sahabat dah keluar semua dah. Nabi SAW tinggal keluarga Nabi dan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mesyuarat ni berlaku waktu tu ramai para sahabat dah hijrah dah. Mereka pun pakat-pakat bagi cadangan, apa kata kita halau, kita buang saja Muhammad ni, kita buang daerah. Orang tua, ada seorang lelaki tua duduk senyap kat situ. Dan sallallahu alaihi wasallam daripada Najd. Tuan-tuan, dia ni iblis. Dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad, ni bukan cadangan yang baik. Nak suruh nak halau Muhammad keluar, ni bukan cadangan yang baik. Kamu tak tengokkan macam mana indahnya perkataan dia? Tutur bicara dia yang manis. Dia mampu mempengaruhi hati siapa pun yang dengar dengan ajaran yang dia bawa dia. Demi Allah, kalau hampa buat macam tu, hampa takkan selamat. Lalu dia pergi tang mana-mana, dia akan himpun orang-orang Arab yang lain untuk ikut dia, dan akhirnya dia akan pijak balik bumi hampa ni. Kalau hampa buat macam tu, hampa tengoklah nanti apa yang akan jadi. Bagi cadangan lain. Dia ni jadi macam mastermind dekat situ. Dia tak bagi cadangan. Dia hanya menyambut cadangan daripada orang-orang musyrikin yang lain. Lepas tu seorang lagi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Al-Bakhtiyari pula kata, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, yang tadi Abu Al-Aswad kata, Al-Bakhtiyari kata, kita kurung dia dalam penjara besi, kita tutup pintu dia. Kemudian kita tunggu biar apa pun bakal terjadi kepadanya. Seperti mana yang terjadi kepada penyair-penyair sebelum daripada dia. Yang pernah ditangkap, kita kenakan musibah sama sampai dia mati, biar dia rasa. Kata Al-Bakhtiyari. Orang tua daripada Najd itu dia kata lagi, ni bukan cadangan yang baik. Kalau kamu kurung dia, nanti berita kata dia kena tangkap itu akan tersebar kepada para sahabat dia. Tak lama lagi tuan-tuan akan tengok sahabat-sahabat dia mai serbu, mai rampas semula dia daripada tangan kamu. Waktu tu dia akan ambil dan akan angkat, menambah pengaruh dia sampai mereka dapat menewaskan kamu. Dan ini bukan cadangan yang baik. Cuba fikir cadangan lain. Kemudian tuan-tuan, dua dah usul tertolak. Lalu Abu Jahal bin Hisham buat cadangan. Tuan-tuan, saya cuba. Abu Hisham bin Jahal buat cadangan. Dia kata apa? Demi Allah, aku ada satu cadangan yang tak pernah terlintas dalam akal siapa pun di kalangan kita ni. Ya dah, sallallahu alaihi Muhammad. Apakah cadangan itu, wahai Abul Hakam? Nama dia panggil Abul Hakam. Orang yang bijaksana ni. Nabi tukar dia daripada bapa segala jahil ni. Jadi Abu Jahal. Kata apa cadangan dia, wahai Abu Hakam? Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, aku berpendapat kita pilih anak-anak muda daripada kalangan-kalangan Allahumma salli kabilah Arab ni. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kabilah Arab hantar seorang anak muda yang gagah, anak muda yang terhormat. Kita bagi dekat depa pedang yang tajam, biar depa serbu Muhammad, depa tikam serentak. Bila dia kena tikam serentak, lalu dia mati. Waktu tu kita baru boleh rasa selamat dengan dia. Orang pun tak boleh nak ikut dia. Orang yang ada pun tak boleh nak main serbu dia. Kita pergi hantar kat luar sehari orang pakai-pakai ikut dia. Lah ni kita tikam dia, kita bunuh dia. Allahumma salli alaihi. Maka selamatlah kita semua daripada dia. Kalau kita buat macam tu, maka Bani Hashim sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak tuntut hutang darah daripada mana-mana kabilah.
Kalau satu kabilah aja bunuh, nanti dia tuntut hutang darah daripada satu kabilah tu. Tapi bila semua kabilah ni sepakat untuk bunuh, maka kabilah Nabi SAW ni, dia tak mampu untuk sallallahu alaihi Muhammad memerangi semua daripada kaum dah. Dan terpaksalah dia berpuas hati dengan kita bayar diat sahaja. Kalau macam tu, apa salahnya kita bayar diat saja? Kita buat collection seorang sikit, kita bayar diat. Tahu diat? Satu nyawa nilai dia 100 ekor unta. Selesailah. Dah ada 10 kabilah, satu kabilah bagi 10 ekor unta, selesai masalah. Orang tua iblis ni dia kata apa? Inilah cadangan yang terbaik. Ni cadangan paling baik sekali dan aku tak nampak cadangan lain dah selain daripada dia. Maka putuslah pada Parlimen Mekah pada hari tersebut untuk depa bunuh Nabi SAW. Tu kisah dia tuan-tuan. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila depa dah sepakat dah nak bunuh Nabi SAW, apa yang berlaku? Malaikat Jibril alaihi salam mai bagi petanda, bagi isyarat untuk Nabi SAW keluar hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni kamu jangan tidur atas tempat tidur kamu yang biasa kamu tidur. Kita bila kita baca sirah ni seronok kan? Seronok. Seronok bukan pasal apa? Seronok kita baca sirah ni dan banyak benda yang kita tak pernah dengar cerita-cerita dia. Kita duk dapat selalu cerita-cerita yang asal saja tuan tak? Nabi SAW keluar. Tuan-tuan pernah dengar tak? Dan tahu tak tuan-tuan? Waktu bila yang Nabi SAW pergi rumah Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang terlibat dalam perbincangan dan perancangan? Siapa yang Sayyidina Abu Bakar panggil untuk mesyuarat dan agihkan tugas-tugas masing-masing? Siapa sahabat Nabi SAW yang keluar awal-awal, paling awal sekali keluar siapa? Dan saya Allah Rabbina. Banyak kisah-kisah menarik kan yang kita boleh dapat, kita boleh ambil pengiktibaran. Tuan-tuan, malaikat Jibril mai habaq dekat Nabi SAW, dia kata, malam ni wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu jangan tidur tempat kamu biasa tidur. So fahamlah pada Nabi SAW, malam tu Allah dah perintahkan Nabi SAW untuk keluar hijrah. Para sahabat habis keluarlah. Sebab tu peristiwa ma'al hijrah kita ni, ataupun tahun hijrah tiap-tiap tahun, dia start daripada bulan apa? Muharram. Sedangkan Nabi SAW keluar hijrah bila? Bila Nabi SAW keluar hijrah? Jawab kan? Awak yang tiba-tiba senyap. Kata cinta kat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Kami cinta kat Nabi SAW. Nabi hijrah bila? Krik. Tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, Nabi keluar hijrah daripada rumah dia pada 27 hari bulan Safar. Tu bulan Safar. Bulan Safar lepas bulan apa? Jam juga nak fikir Allah. Ini kata. Dia kalau kod susun tu boleh fikir lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Tahiyat Awal, Tahiyat Akhir. Boleh lah. Walaupun ujung-ujung tu dia suruh patah balik dia jam tu. Muharram, Allah dah patah balik. Oh, sudah tak jumpa dah. Sayang tuan-tuan. Kita kalender kita sendiri kita tak ingat lah. No, banyak benda yang dalam hidup kita ni yang kita duduk menggunakan kalender kita sendiri. Kita nak puasa sunat berkait dengan kalender kita. Hari putih 13, 14, 15. Bukan 13, 14, 15 Ogos. 13, 14, 15 Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram, Safar. Kita nak puasa satu Ramadan, kalender kita. Kita nak raya satu Syawal, kalender kita. Kita nak berwukuf di Arafah 9 Zulhijjah, kalender kita. Kita nak puasa sunat Arafah 9 Zulhijjah, kita kat sini. Kita sayang ni kita tak seronok dengan kalender kita sendiri kan. Kita duk seronok dengan kalender orang. Dia ada dua bentuk perkiraan kalender. Satu, perkiraan kalender berdasarkan kepada
pergerakan bulan, satu lagi kalender berdasarkan kepada pergerakan matahari. Dua-dua pun Allah raikan. Satu dia panggil Syamsiyah, satu dia panggil Qamariyah. Syamsiyah ni perkiraan berdasarkan pergerakan matahari. Biasa dipakai orang-orang Eropah, orang Arab, orang-orang Eropah. Termasuk orang-orang Nasrani menggunakan kalender Syamsiyah. Kalender Qamariyah digunakan oleh orang Arab, Sayyidina Muhammad dan beberapa daripada kelompok yang lain menggunakan sistem perkiraan kalender Islam, kalender berdasarkan kepada pergerakan bulan. Lepas tu kita dulu orang dulu kan kita telah pergi dia beberapa purnama. Bulan purnama kan. Purnama tu Syams Qamariyah, Al-Qamar itu purnama, bulan purnama. Maksudnya kita dah biasa dah. Bahkan orang Melayu dulu pun menggunakan kalender bulan, perkiraan bulan. Dua-dua Allah ra'i lah. Jangan kata apa, ni bukan daripada Islam. Tak juga. Allah guna dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, tentang orang-orang yang duduk dalam gua, ditidurkan oleh Allah 300 campur 9 tahun. 300 campur 9. Allah tak kata 309 tahun saja. Allah tak kata 300 tahun. Allah kata 300 tambah 9 tahun. Pasal apa 300 tambah 9 tahun? Pasal kalau kira ikut kalender Qamariyah, dia 300 tahun. Kalau kira pakai kalender Syamsiyah, dia kira 309 tahun. Sebab kalender Qamariyah, dia lebih pendek nak bandingkan dengan kalender Syamsiyah. Tapi kita pakai kalender Qamariyah. Anak-anak perempuan kita yang dia tak kedatangan haid sampai umur dia 15 tahun, maka automatik dia baligh walaupun dia tak ada haid. 15 tahun baligh. 15 tahun tu kalender apa? Kalender Qamariyah, bukan Syamsiyah. Allah kata ajak anak kamu semayang waktu usia dia 7 tahun. Kalau dia tak semayang umur 10 tahun rotan dia. 7 tahun kalender Qamariyah, bukan kalender Syamsiyah. Nabi SAW wafat 63 tahun. Kawan kita meninggal umur 63 tahun. Kita kata sama dia meninggal umur Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW wafat kiraan kalendernya Qamariyah. Kawan kita meninggal kalender Syamsiyah. Ada gap sekitar 2 tahun. Kalau tukar balik kalender Qamariyah, kawan kita tu dia meninggal umur dia, Allahumma salli ala Muhammad, 65 ataupun 66 tahun. Bukan 63 tahun. Faham kan? Banyak urusan ibadat kita, terutama yang terkait dengan kalender kita sendiri. Tapi kita tak ni. Kita pergi lah ramai-ramai, pergi dekat padang kota. Dekat sini saya tak tahu nak pergi tang mana. Tak tahulah dia buat tang mana-mana. Pada 31 hari dalam bulan 12 tiap-tiap tahun. 31 Disember, lepas kira maghrib tu kan, petang asar tu start kita dah ni. Bawa isteri kita, bawa anak-anak kita, pergi Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang malam tu jam, tuan-tuan tak percaya tuan-tuan pergi. Tahun lepas tak ada, tahun sebelum tu tak ada lah pasal PKP, tak ada lah. Yang boleh lepas Pulau Pinang naik, pergi Jambatan Pulau Pinang pergi sebelah sana. Yang tak lepas pergi belah sana, duduk belah sini. Duduk kat pantai bersih, tengok. Tengok apa tuan-tuan? Tengok apa? Oh, ingat tak tahu. Kami tak tahu lah Ustaz, kami duduk kemuting dia tak keluar-keluar. Duduk dalam ni. Tuan-tuan, pergi tengok bunga api. 3, 2, 1. Bong, 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 bong. Bunyi loceng. Lepas tu, tiup trompet. Lepas tu, pom, bunga api. Pom, bunga api. Pom, bunga api. Kata sahabat saya, betul lah Nabi kata, kita ikut mereka selangkah demi selangkah, sejengkai demi sejengkai. Mereka masuk lubang bewak pun kita pekat-pekat ikut. Sampai ikut sebrono, sampai apa, tak tahu apa dia buat pun kita ikut dia. Agama apa yang kalau nak semayang dia bunyi loceng? Ting, 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 ting.
Kita tahu ni Hindu. Agama Hindu. Agama Nasrani. Nak? Kita sini agama Hindu lah. Sama kita azan maghrib, sama mereka pun lawan kita. Tang. Kadang-kadang geram kita. Agama apa kalau nak panggil sembahyang? Mereka nak sembahyang, mereka menyalakan api. Mereka sembah api. Agama apa? Majusi. Kita pun sambut birthday dah, sambut birthday anak-anak kita pun tiup api. Buat kek, pakai topi tajam kat atas tu. Ni. Kata-kata tu. Happy birthday to you. Makan ubi kayu. Tidur dalam kelambu. Mimpi jumpaan tu. Ada. Niat kan? Wish. Tiup tak terpadam. Alamak, tak terpadam. Takut lagi ada sial. Tiup tak terpadam tu ada sial. Ada benda tak kena. Tiup di sini. Tiup. Terpadam. Niat lah hati. InsyaAllah. Tu ajaran siapa tu? Panjatkan doa kepada api. Tu ajaran siapa? Majusi. Main buat tu, main ikut dia. Apa orang buat ikut dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni dia ada satu cabaran kita ni tuan-tuan, dia panggil cabaran TikTok. Kan? Tuan-tuan tahu TikTok? Tuan-tuan memang tak tahu, saya tahu. Entah jenis pegang tasbih subhanallah mana tahu tuan-tuan ni semua. Depa ikut ya tuan-tuan. Baru-baru ni ada seorang budak mati pasal dia buat cabaran makan ubat overdose. Dia overdose kan ubat. Makan ya, ambil video, pacak video ni, pacak kamera ni, rakam, lepas tu makan ubat overdose. Makan lebih daripada sepatutnya. Ada yang tiba-tiba koma, ada yang pun masuk ICU, ada endapnya ada berapa orang mati. Dalam mati tu pun ada orang nak tiup ubat lagi. Dia tiup nak buat apa? Dekat Kuala Lumpur, dia ambil aerosol tu, dia spray kat telik. Spray dekat. Endapnya rosak kulit. Pasal apa? Pasal tengok orang buat dekat TikTok. Dia ikut dah. Apa orang buat dia ikut. Kita raya hari tu habis tuan-tuan. Saya sembah. Allah, balik anak-anak kita kat Kuala Lumpur tuan-tuan. Subhanallah. Tak ada buat apa. Dia suruh kita buka ni spotlight handphone ni. Lepas tu, di sepanjang malam aku berdoa. Habis dengan Tok Wan semua kena buat kali. Ni buat lagu mana Tok Wan? Tok buat macam ni. Tok buat tak kena tu. Tak kena. Habis dengan Tok Wan sekali. Tahu pasal apa? TikTok. Tiru. La haula wala quwwata illa billah. Al-Aliyil Azim, tuan-tuan, subhanallah. Ikut saja. Tapi selagi dia tak menyalahi daripada syarak atau apatah lagi tak boleh menggugat dan merosakkan akidah, tak apa. Jangan sampai benda yang merosak akidah pun dia buat. Hari tu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dekat Kuala Lumpur, berimpun sambut hari orang mati. Tahu orang mati? Roh orang mati itu balik berapa hari? Siapa yang duk percaya roh orang mati balik berapa hari ni? Siapa? Kita duduk kemunting ni, kita kawan ramai-ramai. Yang duk sambut ada 1 malam, ada 3 malam yang mereka pergi panggil tuan-tuan sekalian buat stage tu, kemudian panggil pergi menari kat atas stage tu. Orang pakai baju macam tak cukup kain. Yang nampak dia pun duk singgah tengok sekali pasal apa? Balik masjid, ketayak pun kepala dia. Ya subhanallah. Pasal apa tu dia pun buat apa tu? Konsert. Konsert tu nak apa? Nak hiburkan hantu-hantu yang balik supaya tak pergi gacau orang, tak pergi apa sebagainya. Tak tahu, tak ganggu roh-roh yang nak balik pada tu. Tu upacara siapa? Agama orang lain. Ada satu upacara yang sama, dia panggil Japanese Buddha yang dia buat tuan-tuan, saya dia panggil Bon Odori. Sama aja, orang Buddha tapi dia bangsa Jepun. Tuan-tuan, pergi buat kat Kuala Lumpur. Orang pesan jangan duk pi. Ustaz-ustaz duk pesan jangan duk pi. Ini ada kaitan dengan urusan agama orang lain. Dalam keadaan kita kata jangan pi, tahun ni orang paling ramai pi 35,000 orang.
Berlambak orang Islam. Tak cukup yang tu. 30 Julai buat di Pulau Pinang. Penuh Allah SWT padang tu. Orang Islam saja. Man tasya biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bila kelompok depa. Orang pesan jangan dalam bab lain tak apa lagi. Dalam bab agama jangan. Tak usah duk sibuk. Biar pergi kat depa lah. Depa nak sambut apa, depa nak buat apa. Tak ada pun kita pergi sambut sallallahu ala Muhammad. Sambut Maulid Rasul kat Jepun dah. Nah. Ada duk pergi kita pergi buat sambut silat kita kat sana kat Jepun. Tak ada. Depa tak kisah pun tentang budaya kita yang kita sibuk nak sibuk dengan budaya. Bukan budaya, takat budaya okey lagi. Agama orang. Kan? Kita dulu tuan-tuan sampai waktu kita kecil dulu nak pakai topi cepiau tu pun tok kita tak pergi. Pasal sama macam penjajah dia kata. Lah ni anak-anak kita pakai apa tu? Dia pakai tu Santa Claus lah, dia pakai apa mai hari ni dia pakai jadi. Kita dan anak-anak kita kenduri kahwin pun pakai macam orang Hindu. Pelik tak lah ni? Tak, mereka buat lah ni. Siap menari lagi. Macam Hindustan. Buat dia. Tu tiup trompet pula. Tiup trompet tu. Agama apa tiup trompet panggil orang sembahyang? Agama Yahudi. Allah SWT. Tak tahu lah, tak tahu lah. Abang pun nak tahu, kita tegak-tegak kita pula. Salah kita juga yang tak tahu lah. Jadi subhanallah, waktu tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada dua jenis kalender, satu kalender Syamsiah, satu kalender Qamariyah. Dua-dua pun Allah iktiraf, sebab tu Allah bezakan di antara keduanya dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi itu. Dan kita memakai kalender Syamsiah. Kalau dulu kalender Syamsiah ni tuan-tuan, di hujung tahun dia tu tak ada lagi. Tahun ni hanya dimasukkan pada zaman Sayyidina Umar, waktu Allahumma salli ala peristiwa pembentukan kalender Islam sekitar tahun ke-14 ataupun tahun ke-15 Hijrah. Sayyidina Muhammad yang mengambil peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pi rumah Sayyidina Abu Bakar tengah hari. Sayyidina Aisyah kata tak pernah mai orang waktu ni. Tak pernah mai orang waktu ni. Dia tengok Nabi mai. Kita perintah Allah dah sampai. Sayyidina Abu Bakar kata. Kemudian Nabi SAW masuk. Sayyidina Abu Bakar dia dah bersiap dah. Kuda-kuda dia dengan Allahumma salli dengan unta dia, dengan barang-barang makanan semua dah siap dah. Duk tunggu Nabi bila lagi nak pergi ni, bila nak pergi, semua pekat-pekat orang semua kat nak pergi dah. Dia pun dah tak sabar duk tunggu ni, bila nak pergi ni. Pekat duk tengok seorang pergi. Bila kita nak pergi ni? Kita tunggu belum waktu dia lagi. Mai hari tu Rasulullah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, dia kata Nabi kata apakah? Nabi kata aku telah diberikan keizinan untuk keluar. Dapat tahu kata Nabi dah Allah perintah untuk keluar. Sayyidina Abu Bakar soalan yang mai immediate lepas tu. Rasulullah, adakah saya akan bersama dengan kamu? Saya akan sama dengan Rasulullah. Rasulullah kata, ya. Seronoklah. Seronok. Terpilih. Perjalanan sangat dahsyat tuan-tuan. Perjalanan yang diselubung dengan rasa ketakutan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Orang sedang nak cari ni. Setiap orang yang duduk kat Mekah tu, semua pekat-pekat duk cari mereka ni. Nak lari mana? Kalau kita duduk dalam, takut tu kan. Dan bukan nak cerita nak tangkap. Hidup ke mati ke? Dan orang upah kepada siapa yang berjaya untuk tangkap, berjaya untuk bunuh ke apa, 100 ekor unta. Nilai lah ni, kalau seekor unta 8,000, 800,000 ringgit. Dia punya reward kepada siapa yang dapat tangkap. Tuan-tuan boleh bayang tak ni? Semua pekat keluar cari ni. Takut ni. Kalau situasi yang macam ni, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak pilih siapa yang akan duduk dengan kita ni, Nabi ni. Kita pilih siapa? Nombor 1,
mestilah orang yang dia ni ada macam strength sikit, kuat sikit, hebat sikit. Dalam kalangan para sahabat Nabi, siapa yang jenis macam tu? Macam hebat. Sayyidina Umar lah. Kalau patut-patut Sayyidina Umar lah pi. Sayyidina Umar jangan main-main tuan-tuan. Dia waktu dia belum Islam ni, dia jadi tukang pi pebetul kalau ada kabilah-kabilah yang berkelahi sama-sama dia. Mai kabilah ni duk gaduh mana? Hampa main ni? Hampa nak settle tak mau settle? Settle. Settle selesai. Settle dia. Waktu dia nak keluar tuan-tuan pergi hijrah, kata dalam riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, riwayatkan oleh Abu Nuaim, kata Sayyidina Ali, semua para sahabat keluar senyap-senyap kecuali Sayyidina Abu Bakar, kecuali Sayyidina Umar. Semua para sahabat keluar senyap-senyap kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia keluar, dia pegang pedang dia pegang busur panah dia buah busur panah dekat badan dia, pakai siap smart segak. Dia punya besar ni tuan-tuan boleh bayang, orang duduk atas kuda, kuda berdiri, orang duduk atas kuda. Dia berdiri tepi kuda tu, dia sama tinggi dengan orang atas kuda tu. Nak bak dia punya, dengan badan besar dia, dengan badan tegak dia, dengan suara keras dia, memang gangster punya muka kan. Tuan-tuan, dia main dia masuk, dia pergi tawaf dulu. Tawaf. Orang geng-geng tepi-tepi duduk tengok, perhati. Dia main, dia kata, ni muka-muka yang dilaknat oleh Allah. Kalau siapa nak mak dia menangis dengan kematiannya, kalau siapa yang nak anak-anak dia jadi anak yatim, siapa yang nak isteri dia jadi balu, meh jumpa aku balik bukit sekali ni. Semua orang buat tak. Ikut sekarang. Kalau gitu ikut sekarang lah, nak pergi kan, nak apa kan, biar pasal lah Umar. Oi, kalau gitu. Dia pergi tu. Orang lain semua senyap. Kalau patutnya nak jaga keselamatan dengan apa perjalanan yang macam tu punya cabaran, siapa yang paling patut pergi dengan Nabi SAW? Sayyidina Umar lah, kita fikir logik akal. Tapi Nabi SAW bukan fikir macam tu. Dia perlukan kepada seorang sahabat yang bukan sekadar kuat, sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat yang akan susah payah bersama, sallallahu alaihi wasallam, yang kalau jatuh dialah tukang angkat dia, kalau susah dialah sama-sama. Sayyidina Umar ni tuan-tuan sekalian semua punya sayang kat Nabi SAW, tak ada orang lah. Duduk berjalan pegang tangan dengan Nabi macam ni. Allah. Seronoklah tuan-tuan. Jalan pegang tangan Nabi macam ni. Kita ni sunnah tuan-tuan. Saya semat. Dia antara perbuatan para sahabat Nabi jalan pegang tangan gitu. Kita jalan pegang tangan macam tu. Rajin lagi viral kat TikTok. Jalan cik. Balik geng-geng JK masjid lepas pambayan subuh. Keluar masjid pegang tangan. Tapi para sahabat jalan itu, pegang tangan Nabi. Kita duduk tengok kan, para sahabat-sahabat kita tu, Bangladesh lah, Pakistan lah. Dia pegang tangan. Subhanallah, pelik. Pegang tangan dengan Nabi SAW. Rasulullah, tak ada orang yang aku cinta, ya Rasulullah, saya semat, melainkan kepada kamu, kecuali diriku sendiri. Dia cinta kat Nabi SAW, cinta sangat-sangat. Tapi cinta kat diri sendiri itu lebih sikit lah. Tidaklah engkau mencintai aku, melainkan sallallahu alaihi wasallam, engkau mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Kalau demikian Rasulullah, sekarang juga Rasulullah, engkau lebih aku cinta, lebih pada diri aku sendiri. Sebab tu di antara perkara yang disunatkan kepada kita ialah kita memberitahu kepada orang yang kita sayang dia. Dia tahu. Ni sama-sama kita lah. Yang dia pergi abang kat bini orang pula. Saya sayang Kak Majah. Sama kita lah. Sayang ni kerana Allah. Sayang kerana Allah. Allah saya tuan-tuan. Kita tak, kamu tak mencintai aku selagi engkau cintai lebih pada diri kamu sendiri. Dan sungguh dia sayang. Waktu dengar kata Nabi SAW wafat, dia boleh naik atas bukit, dia pegang pedang. Siapa berani kata Muhammad wafat? Siapa ni? Aku pancung kepala dia sekarang ni. Saya dah bakar tenang kat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW ni hanya seorang manusia. Nak cerita sayang sungguh-sungguh. Sayyidina Abu Bakar pun sayang. Tuan-tuan, kita kena ada Sayyidina Abu Bakar ni dalam hidup. Kita ni constantly berhijrah. Daripada satu, kita dulu muda tuan-tuan, ni kita dah tua, kita dah hijrah.
Kita akan lebih tua lagi. Kita akan hijrah lagi. Hijrah lagi. Kita dulu jahat. Kita bukan baik. Dulu apa maksiat kita tak buat, tuan-tuan. Lah ni tuan-tuan ni, ketayak atas kepala ni. Lah ni janggut duk ada ni. Tuan-tuan, muka jernih elok ni. Dulu jahat tak ada orang. Jahat kan. Nakai. Orang tak tahu apa kita buat ni. Kita tahu kita buat apa. Tu curuk mana dulu kita tak pergi. Nah. Saya ingat dulu dekat Bagan tu, tuan-tuan, ada dangdut. Saya jumpa pakcik-pakcik ni. Kata, tu apa? Tu dangdut. Dulu Ustaz. Dulu pakcik tu malam-malam pergi dangdut. Subhanallah. Itu dulu Ustaz. Kita tahu, kita semua ada sejarah-sejarah kita masing-masing. Dan kita sedang berhijrah. Dan kita telah berhijrah. Dan kita masih sedang berhijrah. Pasal apa, tuan-tuan? Kita bukan baik. Kita bukan baik. Hati kita ni masih cenderung dan seronok untuk buat maksiat. Tuan-tuan jawab ikhlas lah daripada diri tuan-tuan sekalian. Di antara nak buat benda jahat dengan benda baik, mana lagi sedap? Nak sembahyang ni, sedap pula ni. Dah, kita tahu tuan. Tahu tak kita duduk posisi apa? Tiap kali nak sembahyang ni, ya Allah. Allah. Dengar azan kat masjid tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, masuk maghrib pula dah. Rasa macam baru kemarin je sembahyang. Dan dunia nak kiamat. Rasa cepat semua waktu. Tahu pasal apa? Pasal ya Allah. Tapi nak buat tak? Nak buat. Tahu pasal apa tak sedap? Sebab hati kita masih belum mendapat kelazatan iman. Tapi tang maksiat, seronok nak buat. Seronok kan? Dalam bab maksiat sedap nak buat, syok nak buat. Tapi itulah kita. Itulah kita kan. Maka tuan-tuan, dalam keadaan macam ni, kita duk berlawan dengan nafsu kita, kita duk berlawan dengan syaitan yang duk ada, duk bisik kita duk berlawan dengan orang-orang musuh-musuh yang duduk sekeliling kita. Kita perlukan kepada sahabat. Kita perlu kepada Sayyidina Abu Bakar tu. Sayyidina Abu Bakar ni yang sanggup apa saja untuk kita ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang sanggup apa saja untuk kita. Kita tak mau ada orang yang nama dia sahabat yang waktu depan kita dia baik, belakang kita dia perosak. Kita tak mau. Kita tak mau orang ni dan kita tak mau jadi orang ni. Dan ada orang yang Allah akan jauhkan dia daripada api neraka, haramkan dia pada api neraka. Siapa orang ni? Orang yang pertahankan saudara dia waktu di belakang dia. Kita ni waktu pindah Meduk ke Munting dia, tuan-tuan. Kita ni dulu Allahumma salli ala Muhammad duduk mana-mana lah kata. Lepas tu pindah Meduk lah ni. Bila pindah-pindah Meduk lah ni, kita pula ni pakai sorban dah, pergi masjid dah. Kadang-kadang Tok Bilal tak mai, kita lah pederah jadi muazzin. Satu hari ada seorang mai ni, pindah Meduk ni. Dia pergi jumpa kawan kita. Dia kata, tu nampak rupa macam Din. Contohnya tak ada kena mana, Din mana sini. Dia kata dia, tu nampak macam rupa macam Din. Betul ke Din? Betul. Yang kenal dia ke? Awak aku tak kenal. Dulu waktu duduk Kuala Lumpur tu kami duduk sekali. Kenal. Kenal. Dia ni aku nak abak kahang ni. Baik ke depan lah. Baik sikit. Dulu tu tak guna sekupang. Kita waktu tu tuan-tuan sekalian Ustaz Muhammad, kita rasa macam mana? Tuan-tuan, orang yang akan diharamkan neraka daripada dia ni, tahu dia kata apa kat kawan tu? Hantau dia tu lagu mana? Aku tak mau tahu. Ni aku nak cerita ni. Tak sedut cerita. Aku tak mau tahu.
Aku tak kenal dia tu lagu mana. Yang aku kenal dia lah ni, dia tu orang masjid, dia tu orang baik. Dia mudah-mudahan dia masuk syurga. Takat tu je. Aku nak ceritakan, aku tak mau dengar. Tu dia panggil pertahankan saudara dia. Kita ada tak kawan macam tu? Ataupun kita macam tu tak kita? Kawan tu, mai aku nak abakkan. Apa? Dia nak cerita ni. Syok pula tu. Saya nak buat catatan. Catatan lagi sebab sonok nak dengar maksud. Pertahan ni bukan sekadar pertahan, tetapi menahan diri daripada mendengar keaiban saudara kita. Itu juga mempertahankan dia. Maknanya, kalau depan sama-sama depan ni biasalah. Kan? Dia duduk tepi kita ni tiba-tiba ada orang main kata dah, "Hang jangan duk kata apa dia, hantar dak ni kawan aku ni." Biasalah tuan-tuan kita bertahan macam tu. Pasal apa? Pasal kolah sagi kawan. Nanti bila kita susah dia boleh tolong kita pula. Ataupun apa-apa minta lagi. Pasal apa ni kredit kawan duduk depan. Tapi kalau boleh bertahan di belakang orang tu tak tahu, ini baru luar biasa. Ini orang yang akan mendapat, tuan-tuan, diharamkan dia daripada masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada Sayyidina Abu Bakar ni. Yang waktu kita jatuh susah dialah yang pegang kita angkat ni tuan-tuan. Kita kena ada Sayyidina Abu Bakar ni. Yang waktu kita melelong sat dia boleh nasihat kita. Mana? Waktu kita kena fitnah tuan-tuan dia duduk dengan kita. Waktu kita duduk merangkak tuan-tuan dia merangkak sama-sama dengan kita. Ni kita kena ada Sayyidina Abu Bakar ni. Dia tak semestinya kawan geng-geng AJK masjid. Tak semestinya dia boleh jadi kawan kat rumah kita, kawan kat pejabat kita. Dia boleh jadi kawan dalam rumah kita, isteri kita ke, suami kita ke. Siapa Sayyidina Abu Bakar tu? Kita kena ada. Kita kena pegang dia elok. Kita boleh jadi Abu Bakar kepada orang lain. Kawan kita jadi Abu Bakar dekat kita. Dalam keadaan kita dalam proses untuk hijrah. Sampai ke muncak hijrah nanti, Abu Bakar ni akan tolong kita. Andai takdir kita jadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, sungguh ni. Riwayat Al-Baihaqi. Tak ada orang yang bersungguh-sungguh minta pada Allah melebihi daripada orang ni yang dia merayu depan Allah untuk keluarkan kawan dia daripada api neraka. Dia pergi ke Allah, dia kata, "Ya Allah, mana kawan saya ni? Dulu dia pergi sama-sama masjid dengan saya. Dulu dia puasa sama saya, dia pergi haji umrah sama saya, tapi saya tak jumpa dia kat syurga ni. Mana dia, ya Allah? Dia duduk dalam neraka. Ya Allah, tolong buat keluar dia daripada neraka." Tu Sayyidina Abu Bakar ni. Nah, ada orang tu yang akan sanggup buat kat kita macam tu ni. Mana Sayyidina Muhammad? Allah tukar bentuk badan dia. Dia randuk masuk neraka takat lutut dia. Allah tak kata tak berhasil buat keluar. Tak, Allah kata hampir buat keluar sendiri. Dia sanggup sampai masuk dalam neraka semata nak bawa keluar kawan dia yang dia sayang tu. Hampir buat keluar sendiri. Dia turun masuk dalam neraka, randuk, pegang kawan dia, tarik bawa keluar. Agaknya sambil bawa keluar tu dia macam, "Aku duduk kata dah kat hang ni tak mau dengar sikit aku." Hambui sungguh lah. Geram sungguh aku duduk kata dah kat hang empat juga ni. Panggil agak je lah, betak kata. Dia kata, "Sudah-sudah lah aku kena teruk dah ni." Dia tarik buat keluar tuan-tuan. Tu Abu Bakar tu. Waktu kita hidup kat dunia menjalani proses penghijrahan kita daripada satu waktu pada satu waktu, daripada jahat kepada baik, daripada jahat baik nak jadi lebih baik. Penghijrahan kita berhadapan macam-macam situasi dalam hidup kita, dia sentiasa duduk sama kita sampai mati, sampai duduk di padang mahsyar. Tolong syafaat kita lagi. Sampai duduk dalam neraka tu, dia yang duduk syurga tu tolong syafaat buat keluar kita lagi. Ni Abu Bakar ni kita kena cari. Siapa orang tu? Kena ada. Kena ada tuan-tuan. Lalu Nabi SAW pun dengan siap-siap persiapan apa semua tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW buat perbincangan di rumah Sayyidina Abu Bakar. Siap perbincangan, Nabi SAW keluar balik ke rumah dia. Balik ke rumah dia, malam tu, penjenayah Quraisy ni semua berhimpun depan rumah Nabi SAW. Daripada diperintah, ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abi Al-As, Uqbah bin Abi Muayyad, An-Nadhr bin Harith, Umayyah bin Khalaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zamah bin Al-Aswad, Taimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabi bin Al-Hajjaj, saudara Nabi iaitu Nabi bin Al-Hajjaj. Ada 11 orang duduk berhimpun depan rumah Nabi SAW.
Depa tunggu time, dia kata Ibnu Ishaq kata, setelah malam mulai gelap, mereka pun berkumpul di hadapan pintu rumah Nabi SAW, mengintai-ngintai bila Nabi SAW akan tidur. Bila Nabi tidur aja, depa akan serbu, depa akan tikam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai berlalu separuh malam. Bila berlalu saja separuh malam, dia duduk tahan mata. Jaga, jangan duduk terlena lagi. Ni misi kita besar malam ni. Jangan duduk mengantuk, sembang, makan kopi ko. Contoh. Yang tak larat minum kopi radik dulu. Contoh, bagi segak sikit mata tu. Buat sebagainya. Contohlah, dia cari dia kata ustaz buat cerita dalam tu ada kopi radik pula. Tak saja. Jadi semua dalam keadaan mereka tak mau jaga tu tuan-tuan. Salih alaihi wasallam. Ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa makaru wa makarallah wallahu khairan makirin. Allahumma salli alaihi wasallam. Mereka merancang, Allah juga merancang. Tapi perancangan Allah lah yang lebih, Allahumma salli alaihi Muhammad, yang lebih baik. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa dia buat? Nabi SAW pesan dekat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kamu tidur tempat tidur aku, kamu selimut dengan selimut aku ni. Selimut dengan selimut aku ni. Selimut hadrami warna hijau. Tu memang Nabi SAW suka kain selimut tu. Nabi SAW tak banyak barang macam kita. Kita malam ni tidur selimut lain, esok tidur selimut lain, lusa tidur selimut lain pula. Ni. Nabi SAW mangkuk ada satu tuan-tuan. Mangkuk tu siap Nabi SAW bagi nama lagi. Kita tuan-tuan pinggan akoro, akopal, apa tu macam-macam semua ada. Pinggan-pinggan yang tak terpakai lagi, subhanallah. Pinggan yang tahu tak beli kat mana? Beli kat Langkawi yang apa jampi custom tu. Mana saya sebut? Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Custom tu mengantuk sepak dah ni teruk sangat mengantuk. Sampai hari ni tak guna-guna lagi, subhanallah. Nabi SAW ada mangkuk satu. Dia bagi nama mangkuk dia. Ada cawan satu. Bagi nama cawan dia. Ada kain selai, kain selimut kebak Nabi SAW. Warna hijau. Selimut hadrami. Yang asal dia daripada Yaman. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu dia pesan dekat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam, kamu selimut pakai selimut saya ni. Selimutlah pakai selimut saya ni dan jangan risau, dia kata. Depa takkan boleh buat apa-apa yang buruk dekat kamu. Sayyidina Ali pun tuan-tuan tahu dah. Anytime sagi orang boleh masuk tikam dia. Betul tak ni? Tapi nak cerita nombor satu, keberanian. Berani sungguh. Kalau tuan-tuan berani tak? Orang dekat luar tu orang dengan pegang pistol, senapang apa semua. Sekali orang kata dah hang duduk tang ni ganti aku. Pakailah baju aku semua. Asal aku nak keluar. Tuan-tuan agak berani tak? Tak ada lah. Sayyidina Ali memang jenis berani ni orang. Nombor dua, iman. Nabi kata Allah takkan apa-apakan kamu. Bila Nabi kata Allah takkan apa-apa kamu, tak ada dah. Nabi bukan cakap jenis main cakap saja. Perkataan Nabi itu wahyu daripada Allah. Dan Allah wa man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapakah yang paling lebih benar daripada perkataan Allah SWT. Confirm dia takkan boleh buat apa-apanya. Bagi dah, sikit pun tak ada takut. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Allahumma salli alaihi keluar, lalu celah-celah depa tu ya. Lalu celah-celah depa tu, ambil pasir, tabuk atas kepala depa tu. Baca ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Surah Yasin ayat ke-9. Tuan-tuan, habis semua pekat kena, JPJ kena, polis kena. Ya Allah, baik duit tak bawa, roblok kat depan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Kena pula tuan-tuan itu. Takut, dia main takut. Dia tuan-tuan kalau ketakutan sangat pada sesuatu, tuan-tuan azan. Dalam kitab cerita kalau rimau mai ke, kalau ada binatang buas mai, tuan-tuan takut sangat tuan-tuan azan. Tapi kena yakin lah.
Elok sampai-sampai kat polis tahan. Berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi lesen. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata, jalan. Dia kata, makbul sungguh. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah SWT. Wa ja'alna min baik. Lalu, subhanallah. Depa tuan-tuan. Ya Allah, dia jadi mengantuk sampai pegang ni. Sampai pegang apa? Saya sebut, pedang tu terjatuh. Nabi pun pergi. Ada seorang tua mai lalu. Yang Pak ni buat apa tahun ni? Apa duduk lena depan ni? Kita ni, kami duduk tunggu Muhammad ni. Kau tunggu Muhammad apa ni? Aku nampak Muhammad dah pergi dah ni. Biar betul orang tuan ni. Betul lah. Sat nak jeluh tengok. Siapa pun jeluh-jeluh tengok. Ada orang duduk tidur. Dia berkata memang tak boleh pakai orang tuan ni. Allah saja delay mereka sampai pagi. Boleh tak dia faham? Percaya pergi mana tahu kan. Dia bagi worst case scenario kan. Anda tahu kita tak perasan. Pecah masuk pergi. Tak saja Allah bagi tahan dia sampai pagi. Sampai pagi bila Sayyidina Ali bangun. Lah Sayyidina Ali rupanya. Subhanallah. Baru dia tahu yang daripada terlepas tuan-tuan. Dia pun ni sambil buang ni. Buang tanah atas kepala. Mana mai tanah atas kepala ni? Subhanallah. Nak saya semamat. Jadi sampai pagi. Maka Nabi SAW pun keluar daripada rumah dia pada malam tersebut. Malam 27 hari bulan Safar. Tahun ke-14 kenabian. Dia nak jadi tahun 14 kenabian tu, dia bermula daripada tahun ke-11 kenabian. Yang nak boleh pi sampai Nabi keluar pada 27 Safar tahun 14 tu, kisah ni perencanaan Allah ni, dia bermula daripada tahun ke-11 tu. 6 orang mai daripada Yathrib, mai untuk buat haji. Nabi SAW pergi sembang dengan mereka. Daripada suku Khadraj. Sembang, akulah Nabi akhir zaman. Lah, inilah yang orang Yahudi duk cerita kat kami ni. Baik kita ikut dia dulu. Sebelum orang Yahudi dia ikut, dia pun masuk Islam 6 orang. Balik ke Yathrib, tahun depan pula, tahun musim haji tahun depan, tahun ke-12, mai bawa 12 orang. 12 orang pula mai bai'ah Aqabah yang pertama. Balik daripada ni, ikut pi Mus'ab bin Umar, Abdullah bin Umi Maktum, ikut sekali pi dakwah apa semua. Akhirnya mai tahun depan pula 72 orang bai'ah Nabi SAW. Waktu dalam perjalanan nak pi jumpa Nabi dalam proses bai'ah musim haji tahun ke-13 dia ada di kalangan mereka yang cadang. Apa kata kita ajak je Nabi Muhammad mai duduk dengan kita kat Yathrib ni. Ada yang cadang. Tak apalah, selagi kita sampai kat sana, kita pergi sembang dengan Nabi SAW. Ajak Nabi untuk mai duduk dengan kita. Itulah mereka pergi sembang-sembang dengan Nabi SAW. Offer kat Nabi, Rasulullah mai duduk dengan kami lah dekat Yathrib. Tak apa, kami pertahan Rasulullah. Dan lepas tu bila berlaku bai'ah tu, Nabi menunjukkan persetujuan Nabi SAW untuk ikut hijrah. Start pada situ, para sahabat dah mula pi. Tu bila tu? Bulan Muharram tahun ke-13. Bulan Zulhijjah tahun ke-13. Bulan Zulhijjah tahun ke-13. Bai'ah Aqabah kedua. Bulan depan tu, masuk tahun baru dah. Tahun ke-14 kenabian. Betul ni? Ni faham ke tak faham cerita ni? Tulis elok nanti masuk periksa hujung bulan ni. Ni bulan Zulhijjah 13 tahun ke-13 kenabian berlaku bai'ah Aqabah yang kedua dengan 72 orang-orang daripada Yathrib. Bulan depan bulan Muharram, masuk tahun baru. Para sahabat dah mula keluar. Sebab itulah peristiwa tahun baru kita ni dia bermula bulan Muharram. Pasal proses penghijrahan ni dah berlaku dah. Cuma Nabi dia tak pergi lagi. Kemudian, pekat-pekat keluar. Nabi SAW tunggu. Muharram. Lepas Muharram, Safar. Ujung Safar tu, 27 hari bulan, baru Nabi SAW keluar. Nabi SAW keluar pergi mana? Dia tak pergi ke sana. Dia mai ke selatan dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW keluar daripada rumah dia. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar keluar ke pintu belakang. Dia tahu orang-orang musyrikin, orang Quraisy duduk cari dia. Dia pergi ke arah selatan. Pasal nak pergi Madinah, kena pergi ke belah utara. Tuan-tuan nak mudah faham, Mekah macam duk Allahumma salli ala Muhammad, Kuala Lumpur. Mekah tu Kuala Lumpur contohlah. Nak boleh faham tengok.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, kalau Gua Thur ni dia turun pi belah Negeri Sembilan apa tu. Madinah di mana? Madinah tu duduk dekat belah Kedah. Betul. Hijaz ni Yaman, mana Yaman? Yaman duduk kat Johor. Johor bawah tu. Bawah ni. Macam itulah. Syam ni kat mana? Syam duduk belah atas, perlih lah atas ke atas. Tu macam tu. Tu dia punya route dia. Patutnya pergi ke atas lah, pergi ke utara. Tak ada bisa sentuh bawah. Lebih kurang 5 km ke belakang ataupun 5 batu sebelakang, dia ada satu bukit nama Bukit Thur. Bukit ni tuan-tuan, dia jenis batu tajam-tajam. Kalau dekat kawasan Mekah ni, dia memang terkenal dengan kawasan Bukit Bukau. Memang banyak kawasan bukit. Dan di antara tanda akhir zaman ialah banyaknya lubang-lubang di bukit-bukit di Mekah. Lebih banyak lubang semula, terowong namanya. Dan bukan cerita gua ni ada dalam Mekah tu, gua tu dengan gua Hira ya. Kita pun kenal dua tu aja. Banyak gua, sebab banyak bukit, banyak gua. Gua dia bukan jenis macam gua kita yang jenis apa ni, ada bukit betul ada lubang tu. Dia jenis batu-batu yang tersusun, lepas tu ada lubang di antara celah batu yang tersusun. Tuan-tuan biasa naik gua Hira kan? Siapa biasa naik gua Hira sangat? Siapa tak biasa naik gua Hira kan? Hampa dua-dua tak angkat siapa? Payah sungguh cakap dengan orang putih ni. Siapa biasa naik tahu. Gua Hira tu dia bukan gua kat bukit kan. Dia batu yang bertindih. Batu yang macam bertindih tu, dia jadi macam gua macam tu. Sebab tu ada satu lubang tengah tu, duduk dalam gua Hira tu. Saya Samad, dia boleh nampak terus lubang tu, terus nampak kat Kaabah hujung sana. Tu Nabi SAW suka duduk kat situ. Banyak lubang ni, banyak gua-gua ni, keliling Kaabah ni banyak, keliling Mekah ni banyak. Nabi SAW pergi cari satu tempat yang terpencil 5 batu belakang tu, lebih 7 km ke belakang. Sampai dekat bawah ni, naik atas pula, naik atas ni pula 2 km lebih sementara nak sampai dekat gua di atas bukit tu. Batu-batu tajam. Dalam hadis ni, dalam kisah ni, dalam sallallahu alaihi wasallam, kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ar-Raqiqil Makhtum karangan Syekh Saiful Rahman Mubarakfuri ni cerita Nabi SAW naik punya nak jaga takut lagi orang perasan tapak kaki ni. Nabi jalan genjak-genjak. Genjak kan orang sini sebut genjak kan? Kan? Jengket. Hampa cakap genjak kan jengket? Amboi. Kan? Jalan jengket-jengket ni. Ujung-ujung jari. Sampai melecet lebih. 2 km lebih naik ke atas. Kaki Nabi berdarah. Tuan-tuan, semua Allah. Tuan-tuan, sampai melecet dan luka kaki Nabi SAW. Subhanallah. Bila sampai ke atas, Sayyidina Abu Bakar sampai terpaksa memapah. Sampai pegang ni. Ampu Nabi SAW sebab Nabi SAW tak larat sangatlah. Letih. Naik atas SAW. Dan gua tersebut dinamakan sebagai Gua Thur. Sampai saja dekat depan gua tu, Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi SAW, demi Allah jangan kau masuk dulu wahai Rasulullah SAW, biar aku masuk dulu. Kalau apa-apa bahaya, biar aku yang kena dulu, asalkan bukan kamu. Tengok ni Abu Bakar ni. Nanti saya sebut tadi ni awal ni, Sayyidina Abu Bakar ni dia macam tu. Ada siapa yang macam tu dengan kita? Ada tak orang macam tu dengan kita? Yang dia boleh, kalau untuk kita ni dia boleh pergi ke depan tu. Biar saya dulu. Abang duduk dulu, biar saya selesai dengan dia. Oh, macam tu. Ataupun dia kata apa? Tak apa, abang biar saya duduk. Pandai-pandai orang benda sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina tuan-tuan. Bila Sayyidina Abu Bakar masuk, dia bersih-bersihkan lantai gua tu. Dia kuih-kuih dengan kaki dia. Kemudian dia tengok ada lubang-lubang tu, dia ambil kain dia koyak-koyak, dia pecah-pecah kain dia. Kemudian dia sumbat-sumbat masuk dekat dalam lubang-lubang yang ada. Yang tinggal tuan-tuan, ada 2 lubang lagi kat bawah. Sayyidina Abu Bakar duduk, dia belonjok kaki dia, dia letak jari-jari kaki dia tekap dekat lubang tu. Pasal apa? Takut ada binatang, ada apa-apa yang sagi dia main patuk ke, dia main apa, bahaya ke Nabi SAW. Tentu agak binatang-binatang tu nak buat macam tu kat Nabi ke? Tak.
Tuan-tuan agak Sayyidina Abu Bakar tak tahu ke? Tak tahu ke yang binatang-binatang ni takkan membahayakan Nabi SAW? Binatang, makhluk apa pun sayang kat Nabi SAW, tuan-tuan. Satu hari, Nabi SAW letak kasut dekat luar masjid. Para sahabat ni biasa bila Nabi masuk masjid, mereka kelang kabut lah. Mereka nak pegang kasut Nabi sehari. Bila Nabi nak keluar, mereka lah orang mula-mula sekali yang nak pergi pegang tu, nak pergi letak tu, nak khidmat tu. Kita kena usap-usap macam ceramah kita buat lagu tu. Cumanya kita pegang-pegang kasut tu, buat pelari balik tu. Ustaz ni keluar-keluar, mana kasut saya tu? Dia ambil buat berkat lah tu, Ustaz. Tak boleh dia rendam minum ayak kot. Jenis kadang-kadang bukan niat nak curi kasut serupa. Takkanlah orang masjid main nak curi kasut kot. Tak ada kot. Cuma kot mula, orang mula dia salah ambil. Dia ambil tuan-tuan, dia ingat kasut dia ambil. Dia ni keluar-keluar, dia cap lah kasut dia. Dia tengok, mana kasut aku tak? Mana kasut aku tak? Tak ada kasut ni. Ni apa ni? Mesti ada orang curi ni. Kasut buruk lagu tu pun dia berkenan, aku tak tahulah. Allah, kau bagi buncit perut dia. Doa terus dekat pintu masjid. Tuan-tuan sebelah tuan-tuan salat Syekh Muhammad. Betul? Saya kata apa? Tak ada kasut. Dia berderah kasut orang pula. Dia curi kasut orang pula. Saya kira orang pegang-pegang curi. Yang paling best sekali, tuan-tuan, kata, Tuan Haji duduk cari apa tu? Kasut saya ni saya tak tahu kat mana lah. Tuan Haji ambil lah pakai kasut masjid tu. Tu kasut wakaf masjid. Siapa suruh tu? Tu EJK masjid suruh ambil kasut masjid buat balik. Macam lah kasut masjid tu kasut dia. Faham tak faham tu? Kasut tu kasut apa? Kasut wakaf masjid. Bukan kasut dia. Dia pergi suruh kau tu buat balik rumah pasal apa? Dia rasa macam dia punya. Betul tak? Macam dia bisa buat apa kaya. Apa ni? Tuan-tuan, dia apa siapa yang pergi kasut tu tahu? Jadi subhanallah tuan-tuan, dia satu hari para sahabat keluar dia pun nak pergi ambil kasut, tiba-tiba ada seekor burung mai. Burung ni mai tangkap kasut Nabi SAW tu buat berlari. Ambil kasut Nabi tu buat berlari. Para sahabat ni pun, kasut Nabi buka-buka liga nak pergi ambil nak kasut Nabi tu. Lepas jauh tu, kedebuk dia burung tu lepas apa ni dekat jalan. Depa pun pergi tengok. Pergi tengok dalam kasut Nabi tu ada ulang. Ada ulang. Dia burung tu nak selamatkan Nabi SAW, kot Nabi SAW pakai tak perasan lagi. Ada kena ulang dekat kaki Nabi SAW. Tu, macam tu binatang nak selamatkan Nabi SAW. Biwadda cakap dengan Nabi SAW. Kijang cakap dengan Nabi SAW. Benda-benda Sayyidina Abu Bakar pun tahu. Dia pun duk tengok mukjizat-mukjizat Nabi. Tak ada lah binatang yang nak buat apa-apa kat Nabi SAW. Tapi nak cerita, dalam tawakal ada ikhtiar. Kena ada ikhtiar. Ni yang main ni Nabi SAW. Ni para sahabat Nabi SAW. Mereka punya. Itu pun tawakal ada. Ikhtiar kena ada. Boleh je Nabi SAW nak pergi malam tu. Pergi turi je. Daripada Mekah pergi Madinah. Macam Nabi SAW pergi peristiwa Isra' Mi'raj. Boleh tak Allah nak buat itu? Boleh. Tapi nak cerita dalam hijrah ada ikhtiar. Ada kesusahan. Ada pengorbanan. Kita nak berubah, nak hijrah tuan-tuan sekalian. Mana ada benda mudah. Ni nak jadi baik ini semua Allah saja yang tahu macam mana teruknya kita bila kita jadi baik. Orang kata kat kita, orang fitnah kita. Orang duk kata kita macam-macam sampai kita fed up. Main masjid. Orang kata kita Allah berlakon baik. Allah nak tunjuk kat orang. Kita tak ada pun nak tunjuk kat orang. Tapi sakit hati bila orang kata tu. Allah ingat Tuhan tu baik sangat. Allah ingat dia tu baik sangat. Dulu aku tahu dia tu panggil lagu mana. Aku nak jadi baik je tak soal. Dia cerita pasal buruk-buruk aku dulu-dulu ni. Yang paling best sekali, yang cerita buruk tu siapa? Bini dia sendiri. Nah. Kita duk marah anak kita sokok. Jangan duk sokok pun ni. Mana nak tahu muka ayah malu ni. Ayah ni orang masjid. Mak dia kata apa? Pak Han tu pun serupa je. Janganlah duk buat lagu ni. Malu ayah ni. Ayah ni orang masjid apa semua. Allah, Pak Han tu pun baru je beralih tu. Dulu apa benda dia tak buat tu. Tu nampak tu karaoke ujung tu. Tu muka dia tu ni. Macam tak ada apa, tapi ada apa. Allah SWT tuan-tuan.
Allahu Rabbi SAW. Maka ada mujahadah. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata kemudian dalam pengarang kitab ni cerita Sayyidina kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar panggil Nabi SAW untuk masuk. Nabi SAW pun masuk. Nabi SAW ni letih dan Sayyidina Abu Bakar pun faham yang Nabi SAW letih, penat. Dia pun suruh Nabi SAW baring atas paha. Tuan-tuan, seronoklah, ya Allah. Kita kalau boleh kita nak baring atas paha Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni duk belunjuk kaki ni, Rasulullah masuk. Nabi SAW suruh Nabi baring atas paha. Baring. Sayyidina Abu Bakar ni pak mentua, Nabi tu menantu. Betul kan? Sayyidina Abu Bakar pak mentua Nabi. Peristiwa perkahwinan Nabi SAW baru berlaku dengan dia setahun sebelum. Cuma Nabi SAW tak duduk lagi dengan Aisyah waktu tu. Tuan-tuan, menantu tidur atas paha pak mentua. Abang try tengok. Ni umur 60 lebih dah ni. 50 lebih dah. Kan? Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, umur dia 40 tahun. Nabi hijrah 14 tahun selepas kenabian. Maksud umur Nabi lebih kurang 54 tahun. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih kurang 2 tahun muda daripada Nabi SAW je. Lebih kurang umur 52. Kan? Pak mentua umur 50 lebih, menantu umur 50 lebih. Ni bayar-bayar kita ni. Balik tengok. Buatlah. Pak mentua kita tengah tengok WWF, tuan-tuan menyulok pelan-pelan kata. Nyulok pelan-pelan tu tak ada apa dia. Tadi kata apa kita? Hamba tebak nak mampu ya. Sekali dia tengok aku tu Smackdown, dia post Smackdown ni. Ya, dia syumur dia tahu. Aduh, kasih sayang. Kasih sayang ni bukan sekadar bapa mentua dengan menantu. Kasih sayang di antara umat dan Rasul. Sayang sungguh kat Nabi SAW, sanggup korban apa saja. Tuan-tuan subhanallah, waktu duduk baring tu, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, Allah, ada binatang bisa duduk kat lubang tu gigit kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tahan mula tu, tahan sakit. Lama-lama tuan-tuan air mata keluar, jatuh atas muka dia. Nabi SAW tanya, pasal apa dengan kamu wahai Abu Bakar? Dia kata, aku disengat wahai Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku disengat wahai Rasulullah. Waktu dia kata, angkat. Jangan satgi kalau angkat satgi ikut dia mai gigit Rasulullah. Dia takkan apa-apakan aku. Waktu tu Nabi ambil ayat liuk dia, letak dekat kaki dia, Sayyidina Muhammad, kaki Sayyidina Abu Bakar, sembuhlah mukjizat Nabi SAW. Maulana Abu Bakar daripada India, ulama hadis. Waktu dia main Putrajaya tu, dia cerita kisah ni. Dia kata, binatang tu, dia bukan saja nak gigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia tahu ni kekasih Nabi SAW. Dia tahu ni sahabat Nabi SAW yang mulia, dia tahu. Tapi pasal apa dia gigit? Pasal dia nak tengok wajah Nabi SAW. Nabi SAW dah duduk depan dia, duduk dalam rumah dia dah. Tapi terhalang sebab kaki ni yang duk halang dia. Dia nak tengok je kan nak buat apa. Nak cakap ni kita kejut pula, tepilah sikit. Nak cakap tak boleh, gigit lah tuan-tuan, gigit. Dan Nabi SAW dengan mukjizat sembuh. Malam tu, dan Nabi SAW bermalam dalam gua tu selama 3 malam. Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam. Saat malam Jumaat. Abdullah bin Abu Bakar bermalam dekat dengan tempat persembunyian mereka dua. Aisyah kata Abdullah ni seorang anak muda yang mahir dan pintar. Apabila waktu sahur, dia akan keluar pi berjumpa. Dia akan keluar pi duduk bersama dengan orang-orang Quraisy. Seolah-olah malam tu dia duduk dengan mereka dekat Mekah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad mengintip-ngintip perbualan-perbualan berkaitan perancangan terhadap Nabi SAW. Lalu dia ingat betul-betul. Kemudian bila dah gelap malam, dia akan panjat naik pula pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Nabi SAW, pergi cerita apa yang dibincangkan oleh orang-orang Quraisy di Mekah. Peranan dia.
Tu. So, contoh boleh ingat berapa orang dah. Pertama Nabi SAW. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang selimut yang menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Yang keempat siapa? Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tugas dia apa? Diintip, ambil maklumat, ambil berita. Orang kelima yang ada peranan ni, nama dia Amir bin Furaihah radhiyallahu anhu. Siapa dia ni? Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Dia ni siapa? Dia ni hamba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tugas dia buat apa? Tugas dia pi bawa binatang-binatang, kambing-kambing ternak dia, pi salih alaihi Muhammad, pi pam ambil susu perahan. Bila malam-malam Allah Muhammad dia buat balik kambing dia dan dia bawa pi, dia ikut jejak Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Tak mau bagi orang dapat trace yang Sayyidina Abdullah ni duk naik jumpa Nabi SAW. So dia bawa apa? Dia bawa kambing dia pergi pijak. Allah SWT. Bila orang Quraisy tu tengok-tengok, tak ada dah. Muhammad dah tak ada dah. Semua dah terlepas dah. Semua bukan dah kecoh. Macam orang gila mereka cari. Apa mereka buat tuan-tuan? Nombor satu sekali, mereka belasah Sayyidina Ali. Mereka tangkap Sayyidina Ali, mereka pukul, mereka heret Sayyidina Ali pi sampai ke Kaabah. Dia tahan dekat situ, ikat dekat situ. Berapa lama dia tak sampai dia perlu cuba untuk korek apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, berita daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali takkan cerita walaupun sepatah. Bila tak dapat apa maklumat daripada Sayyidina Ali, dia pergi Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Pi Sayyidina Abu Bakar ketuk rumah Sayyidina Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar keluar. Bila Asma binti Abu Bakar keluar, bertanya, mana bapak kamu? Asma kata, demi Allah aku tak tahu pak aku di mana. Abu Jahal angkat tangan dia, pam bagi kat Asma. Sampai terjatuh, sampai ni luka Salih alaihi Muhammad dekat Salih Muhammad anting-anting dekat tempat ni, dekat telinga Sayyidina Asma radhiyallahu anha. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dah tak tahu nak buat apa, maklumat tak ada, barulah dihimpunkan, dia panggil mesyuarat cepat-cepat dan dia menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada siapa yang dapat tangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah, sama ada hidup ataupun mati, dengan apa cara sekalipun, waktu tu semua pahlawan berkuda ni semua kat keluar. Orang geng-geng muda ni semua keluar belakang ni, saya simak dengan kuda-kuda masing-masing. Semua duk bicara, semua nak pastikan akulah orang yang akan dapat tangkap Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa pi sampai celah-celah bukit, celah apa semua depa cari, tapi depa tak, Allah SWT berjumpa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sampai ada pemburu yang dia sampai depan pintu gua Nabi SAW. Dekat sini ada gua tak? Tak ada gua dah. Kalau tuan-tuan pergi duduk sembunyi, pergi lari, pergilah. Pergi duduk corok mana tu. Pergi duduk dalam hutan tu mana sorang-sorang. Agak berapa lama orang nak boleh trace tuan-tuan cari. Nabi SAW lari daripada Mekah tu. Nabi SAW pergi ke selatan, naik ke bukit. 2 km atas bukit tu, duduk sembunyi dalam gua tu. Mereka boleh cari sampai berdiri depan pintu gua. Nak cerita, kelebihan orang Arab waktu tu, mereka boleh trace dia punya smell, bau. Mereka boleh trace bau sampai mereka boleh cakap, ni berapa lama dah bau ni. Tapak kaki tak ada. Pasal Amir Fuhairah tadi duduk pergi. Tapi dia boleh cari base kepada bau aja. Berapa lama boleh cari. Sampai berdiri depan pintu gua tu. Allah SWT. Dalam hadis Anas bin Malik daripada Abu Bakar cerita, aku bersama Nabi SAW dalam gua. Bila aku angkat kepala, aku nampak kaki-kaki kaum Quraisy duduk depan pintu tu. Ketakutan ni, dia bukan pikir dia tau, dia pikir Nabi SAW tau. Takut ni tak usah cerita lah tuan-tuan. Dia kata kat Nabi, wahai Nabi Allah, kalaulah sebahagian daripada mereka tunduk saja, mesti mereka nampak kita. Dia duduk berdiri depan gua tu, kalau dia tunduk lah. Tunduk aja mesti nampak. Nabi kata dekat Sayyidina Abu Bakar, diamlah hai Abu Bakar. Sesungguhnya kita berdua, tetapi Allah yang ketiga.
Sayyidina Ali bin Muhammad. Lalu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pun diam. Dan itu merupakan mukjizat Nabi yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun depa tak nampak. Tuan-tuan, ada seorang yang ada peranan dia, nama Sayyidina Asma binti Abu Bakar. Dia ni orang keberapa dah ni? Orang ke-6, Asma binti Abu Bakar. Asma tugas dia bawa makanan, pergi hantar kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, Sayyidina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, dia pregnant, dia mengandung 7 bulan. Dalam keadaan mengandung, panjat bukit 2 km naik ke atas. Pernah satu ketika dia tak bawa, dia terlupa nak pakai tali untuk ikat makanan tu. Dia buat apa? Dia ambil kain tali pinggang dia koyak 2 bahagian, kemudian diikat. Sebab tu dia mendapat gelaran Allahumma salli Muhammad yang mempunyai 2 tali pinggang. Allahumma salli Muhammad. Jadi, lalu tuan-tuan, dan orang yang berikutnya yang ke-7 tuan-tuan, nama dia Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni siapa? Dia ni waktu tu dia belum Islam. Dan dia ditugaskan untuk membawa Nabi SAW tunjuk jadi pemandu arah jalan ni, jalan-jalan yang tak biasa mereka lalu. Allahumma salli. Dalam perjalanan tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perjalanan tu ada beberapa peristiwa yang berlaku. Kata Sayyidina Abu Bakar, kami dibawa berjalan pada malam hari terus-menerus sampai esoknya. Sehingga apabila matahari sudah terik benar dan jalan pun sunyi sepi, tak dilalui oleh orang, tiba-tiba kami terlihat ada seketul batu yang memanjang. Di situ ada teduhan yang tidak terkena cahaya matahari. Lalu kami singgah duduk di situ. Dan aku sediakan tempat untuk Nabi SAW dengan tanganku, supaya Nabi SAW dapat tidur di atasnya. Dan lalu aku hamparkan di atas tempat itu kulit bulu dan aku berkata, tidurlah wahai Rasulullah, biar aku awasi sekelilingmu. Rasulullah pun tidur dan aku keluar untuk mengawasi keadaan sekeliling. Tiba-tiba aku terlihat seorang pengembala datang membawa kambingnya ke batu besar itu untuk berteduh seperti kami. Lalu aku tanya, hai budak, kamu ni milik siapa? Dia menjawab, seorang lelaki penduduk Makkah ataupun Madinah. Aku bertanya, kambing kamu ni ada susu ke? Dia kata, ya. Boleh tak kami nak perah sikit susu dia? Dia kata, boleh. Lalu dia ambil seekor kambing. Aku berkata lagi, tolong buangkan daripada puting susu ini tanah atau debu atau bulu-bulu. Kemudian diperahkan sedikit susu. Bersamaku ada satu bekas yang aku bawa untuk Rasulullah gunakan dan untuk minum dan berwuduk. Selepas itu aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku tidak suka mengejutkan baginda sedang tidur. Aku menanti hingga Rasulullah terjaga. Kemudian aku tuangkan sedikit air ke atas susu hingga sejuk bahagian bawahnya. Lalu aku berkata, minumlah Rasulullah. Rasulullah pun minum sehingga dia merasa sungguh senang. Kemudian baginda bersabda, bukankah telah tiba masa kita bertolak? Lalu aku menjawab, bahkan lalu kami pun bertolak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasanya dalam keadaan menunggang kenderaan, Sayyidina Abu Bakar akan berada di belakang Nabi SAW. Abu Bakar sepertinya seorang tua yang dikenali, sementara Rasulullah SAW kelihatan seperti anak muda yang tidak dikenali. Ada orang yang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar lalu bertanya, siapa lelaki di depan kamu tu? Abu Bakar menjawab, oh, lelaki itu adalah penunjuk jalan aku. Ya dah. So kalau nampak tu Sayyidina Abu Bakar ni nampak macam orang tua sikit. Yang duduk ke depan Nabi SAW tu macam orang muda sikit tu Nabi SAW. Dia duduk jalan dua-dua macam tu. Lepas tu ada orang tanya, tu siapa tu? Itu penunjuk jalanku. So orang tu faham kata dia tu macam tour guide lah. Tetapi yang sebenarnya penunjuk jalan itu ialah penunjuk jalan kebaikan. Penunjuk jalan hidayah. Betul lah tu, dia tak bohong lah tu. Tiba-tiba ada seorang lelaki. Dia duduk dalam satu majlis dekat kaum dia, Bani Mudlaj. Ada seorang lelaki mai dalam ramai-ramai ni. Ingatlah, semua orang ni pun nak berebut 100 ekor unta. Dia ni mai-mai dia kata, tadi ni aku jumpa Muhammad. Aku nampak tadi berapa orang duduk berjalan tu. Memang tak ada orang lain dah. Aku rasa mereka dah. Surakah ni dia tamak dia nak kat dia seorang harta tu. Dia kata apa? Confirm bukan dia. Dia tak lalu kot tu lah. Memang bukan dia punya. Dia tak mau sebab dia nak seorang-seorang dia.
Lalu dia pun dengan kaum dia kata apa? Tak apa, aku nak balik Zat. Dia pun tuan-tuan, dia pun balik ke rumah dia suruh hamba dia siapkan kuda yang paling laju, yang paling hebat. Dia pun tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, pecut ikut arah yang kawan tadi beritahu. Dia nampak daripada kejauhan. Suraqah kata apa? Aku nampak. Yang nampak kelang kabutnya Sayyidina Abu Bakar. Maka nampak, sudah nampak kelang kabut. Yang Nabi SAW tu relax je. Daripada jauh nampak, kejar. Elok nak sampai dekat tuan-tuan, tiba-tiba Sallallahu Alaihi Muhammad, kaki kuda dia tenggelam. Jatuh tenggelam ni, dia terpelanting ke depan. Oh, jangan main-main tuan-tuan, siapa biasa naik kuda tahu macam mana keadaan kalau jatuh lagu tu. Jatuh tu teruk tu. Jatuh tu guling kat depan. Tengah laju. Tuan-tuan, bila dia bangkit tu, tadi buat apa? Dia ambil anak panah dia buat telik nasib. Jenis passion orang-orang Arab tu. Dia telik nasib. Aku nak pi ke nak patah balik ke? Dia tak tu, telik nasib dia tu tunjuk jangan pi. Dia kata aku tak indahkan, aku nak pi juga. Duduk kat depan tu, 100 ekor unta kat depan tu. Amen. Dia pun dah lari. Jatuh lagi, tergolek lagi sekali. Dia kata, 2 kali dah ni. Ambil buat lagi sekali. Dia kata, jangan pi. Dia kata, aku tak indah kat dah. Aku pi lagi sekali. Jatuh lagi sekali. Waktu itu sekali. Dia bangkit. Dia kata, aku nampak debu-debu seolah debu-debu yang indah dekat depan mata aku. Dia kata, orang ni orang yang benar ni kalau macam ni. Ini orang yang benar ni. Orang ni akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dia pun pi kali tu bukan cerita pi nak bunuh dah. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, tolong selamatkan aku. Dia pula minta tolong selamat. Ambillah semua bekal-bekal yang aku ada ni, ambillah dekat kamu, dia kata. Allahumma salli alaihi wasallam. Aku bagi. Nabi SAW kata, dia tak mau apa-apa. Dia kata, aku main ni, dia kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Ni, sebab dijanjikan dengan tawaran yang begitu besar. Lalu dia kata apa? Dia kata, Nabi kata apa? Kamu pipi daripada kami, jauh-jauh kamu lagi. Lalu dia kata, boleh tak tolong bagi jaminan sikit dekat aku? Dia kata, lalu Amir bin Farahah pun tulis sikit bagi jaminan, kemudian dia pun pergi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nama dia Suraqah bin Malik bin Jushum. Dia sampai jumpa dengan Nabi SAW. Dia endapnya dia masuk Islam. Dalam sebuah peperangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berjumpa Nabi SAW dan dia masuk Islam, dan Nabi SAW janjikan kepadanya gelang daripada Raja Parsi, Kaisar Parsi. Dan dia dapat gelang tu bila? Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membebaskan Parsi, waktu tu dia pergi tuntut gelang dia. Kata mana gelang tu dijanji Nabi SAW? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagi gelang dia. Nabi SAW dah wafat dah. Tahun ke-14, tahun ke-15 Hijrah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, sampailah Nabi SAW di kota Madinah. Dalam kisah ni ada juga pertemuan Nabi SAW dengan Ummu Ma'bad. Ma'bad ni, dia duduk belah kambing, dia seorang-seorang je. Suami dia pi, Abu Ma'bad keluar, tinggal dia seorang-seorang, dia susu kambing yang duduk dengan dia ni dah tak ada susu dah. Nabi SAW minta kambing yang tak ada susu tu, kemudian diperah dengan mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, sallallahu dia dapat susu. Dan bila Abu Ma'bad balik tengok, hang dapat mana susu ni? Kambing tu. Siapa yang buat macam ni? Tadi seorang lelaki-lelaki yang sungguh indah wajahnya. Sehingga dalam hadis-hadis menceritakan tentang wajah Nabi SAW, salah satu hadisnya daripada Ummu Ma'bad yang cerita detail tentang wajah Nabi SAW. Dan Nabi SAW sampai ke Quba, kemudian Nabi SAW buat masjid, kemudian Nabi SAW bergerak lagi sampai ke Yathrib pada 12 hari bulan Rabiul Awal tahun Allah SWT pertama Hijrah. Habis selesai kisah kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan jadi manfaat. Cumanya dalam kisah ni tuan-tuan tengok apa yang Allah SWT, apa yang berlaku peranan ahli keluarga. Peranan ahli keluarga. Kita ni tuan-tuan, kita nak hijrah jangan kita seorang-seorang. Kita main masjid, kita nak masuk syurga. Anak-anak kita duduk di rumah lah ni tuan-tuan. Anak-anak kita duduk sibuk dengan game dia, duduk sibuk dengan media sosial, duduk dengan TV dia. Kita duduk sungguh-sungguh nak masuk syurga ni. Suami dah kat sini, isteri dah kat sana. Anak-anak kita tak tahu kat mana. Kita nak masuk syurga, main duduk majlis ilmu. Anak-anak kita tuan-tuan nanti pergi depan Allah, kita duduk depan pintu syurga, mereka duduk depan pintu neraka. Tak kesian ke dekat mereka? Kita nak biar peranan sama-sama. Anak-anak kita bukan suka. Anak-anak kita tak suka main masjid. Sebab kita dulu pun tak suka main masjid. Kita pun tak suka dulu. Mak ayah kita suruh tu dan sekarang kita pergi kod lain.
Kita tahu, kita dah lalu jalan-jalan yang tak elok dalam hidup kita. Kita tak mahu anak-anak kita lalu jalan yang tak elok. Kalau anak-anak kita lah ni mati lah ni, tuan-tuan sekalian, kita tahu dia masuk neraka pasal dia tak tutup aurat. Ada anak-anak kita yang tak semayang, kita tahu kalau dia mati lah ni, sekali dia akan masuk neraka. Kita tahu, takkan kita nak biar dia macam tu. Tak kita nak biar itu. Takkan sekadar terlepas nanti di depan Allah kita kata, ya aku dah tegur dah. Takkan takat tu saja. Kita nak sungguh-sungguh nak pegang, biar nanti kita bangkit pada masa kita pegang tangan ramai-ramai kita masuk syurga sama-sama. Baru ni ada seorang tuan-tuan sekalian, anak dia meninggal. Bila dia bersalin, anak dia tak ada tempurung kepala. Terus masuk ICU, dalam beberapa jam anak dia meninggal. Nangislah dia. Saya pergi solat jenazah dia apa semua sebagainya. Saya doa lepas pada tu. Ya Allah, anak ni kau dah jamin dia syurga dah. Dia masuk syurga dah, tak apa, selesai dah. Cuma macam mana ni mak ayah ni nanti yang akan pi, macam mana nak pastikan dia sagi pi kat anak dia sama-sama masuk syurga sama-sama dengan anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pula tuan-tuan sekalian subhanallah, ada satu jaminan pula nanti kita akan berhimpun dengan anak-anak kita nanti dalam syurga. Kita akan berhimpun sama-sama nanti di padang mahsyar. Kita akan jumpa anak-anak mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Kita akan jumpa ke sana. Cuma nak jumpa tu nak pi mana? Seronoknya kalau kita jumpa semua-semua sama-sama masuk syurga, tu seronok. Tapi kita duk tengok anak kita tak macam tu. Kita duk bersungguh nak buat, tapi anak kita tak. Kita nak buat macam mana? Buat tuan-tuan. Buat, biar dia meluat. Buat. Kita bukan sebab benci dia duk suruh kita buat, duk suruh dia buat. Bukan sebab kita tak suka, sebab kita nak dia masuk syurga. Sama dengan kita. Jadi alangkah indahnya tuan-tuan sekalian, kalau hijrah kita ni tuan-tuan, hijrah kita bersama dengan seluruh ahli keluarga kita. Betapa sedihnya hati kita kalau kita nak hijrah, tiba-tiba sebahagian daripada ahli keluarga yang kita kasih dan kita sayang, dia tak mau bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Cumanya pada malam ni insya-Allah, tuan-tuan kena rebut ni. Kita nak melancarkan rayuan wakaf dan infak untuk pemasangan kapet baru dan pembangunan surau Nurul Khairiyah. Tuan-tuan, ni ada kupon ya. Satu kupon ni bernilai RM15. Saya katalah tadi dekat JK, saya kata, buat sikit sangat RM15 ni, bagi orang bagi RM15 ni dia tak bagi dah. Lepas tu kalau buat RM50, paling tidak dia bagi sekeping pun kita dapat RM50 dah. Kalau bagi RM15 sekeping, takat RM15 tu dapat. Nak minta dia kali, dia kata aku bagi dah. Kan? Jadi saya cakap tak apalah tuan-tuan, cuma paling tidak mungkin tuan-tuan boleh tarik 3 keping sekali kan. Ataupun 5 keping sekali kan. Salih ala Muhammad tuan-tuan baru berapa ringgit saja kan. Tariklah sikit. Ataupun tuan-tuan yang ada lebih sikit tuan-tuan tarik 10 keping. 150 saja. Nak buat kapet. Ni orang duk semayang tadi ni tuan-tuan sekalian ni. Semayang ni salih ala Muhammad. Selagi orang duk semayang duk tuntut ilmu ni tuan-tuan subhanallah, selagi tu pahala akan sampai ke dia tak pernah kurang. Ni berapa tahun dah kita pakai kapet ni? Kalau berapa tahun dah pakai ni? Kalau 10 tahun dah pakai kapet ni, 10 tahun kali 5 waktu semayang, selagi orang duk ibadat, selagi tu pahala pi dekat orang yang wakaf kapet ni dulu ni. Berebutlah tuan-tuan. Ada satu kisah orang tu hari tu. Dia pemesyuarat AJK Masjid, tak cukup 11,000. Ni ada 43,000. Tak cukup 11,000 lagi. Macam mana nak buat ni? Kapet dah order dah apa semua, cuma nak kena bayar tinggal 11,000. Nak pakai waktu bulan Ramadan. AJK Masjid tak tahu duit tak cukup ni dapat guna ni. Ada seorang tu tuan-tuan di AJK Masjid, dia balik rumah dia tidur tak lena. Dia kata aku ni ada 11,000 tu, tapi duit tu nak pakai untuk insurans projek dia. 11,000 ni aku ada 11,000 ni tapi nak pakai benda lain, dia kata. Dia tidur tak lena, gimana aku nak buat? Dia kata mai tengah malam dulu dia kata inni tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Telefon musim masjid, dia kata apa? Ada dah tu haji, 11,000 tu ada dah. Dia tak mak lah siapa punya, dia punya. Biar pilih dia kata, nanti kalau ada rezeki aku dapatlah projek tu. Dia bagi tuan-tuan sekalian Ustaz, dia bagi 11,000 tu tuan-tuan subhanallah, projek yang dah confirm dia dapat tu. End up ni tuan-tuan, dia dapat projek yang bernilai 11 juta. Bagi tu ngam-ngam 11,000 dia bagi, 11 juta dia dapat. Bukan dia nak 11 juta tau, tapi nak cerita tuan-tuan bagi Allah ganti. Saya ingat 43,000 ni, tuan-tuan duduk depan saya ni je. Kalau seorang 1,000 tuan-tuan, 43 orang je. Kalau seorang 500, duduk ada 80 orang. Tuan-tuan yang main malam ni, 2,000 ada.
InsyaAllah tuan-tuan ni tak ada orang lain lah. Tak payah orang lain lah. Lagi telefon bendahari. Tuan Haji, saya seorang 10,000. Betul. Tuan Haji, saya seorang 5,000. Set tuan-tuan. InsyaAllah 43,000 tak banyak. Mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat. Tuan-tuan yang ada, lagi kita buka kaunter dekat luar kot. Tuan-tuan segeralah berebutlah insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waj'alna min ibadika as-salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.